الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah maghrib kita ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Juga kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, isteri dan anak kita, suami kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, atuk nenek kita, kepada guru-guru kita, kepada muslimin, muslimat, mukminat, terutama sekali pada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulakan pengurusi surau, Tuan Imam, Jabatan Kuasa, Ustaz-Ustazah, Tuan Guru, pimpin masyarakat, muslimin, muslimat, mukminat, semoga semuanya dirahmati, dikasihi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa pada malam ni. Masih lagi Allah bagi kesempatan untuk kita hidup dalam dunia ni. Ada lagi peluang untuk kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi ruang untuk kita mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah SWT kekalkan iman dan Islam yang ada dalam diri kita ini, dan Allah SWT bagi kita kekuatan, taufik dan hidayah supaya kita ini bersungguh-sungguh menyiapkan bekal kita sehinggalah akhir hayat kita insya-Allah. Saya mohon maaf lambat. Tadi keluar daripada Bangi, tak tahu hari ni pasal jam teruk sangat. Keluar daripada seksyen 7 tu nak sampai ke Kajang Utama punya Bulatan tu, nak pergi ke Bandar Tek tu, situ je dekat setengah jam. Tak tahulah nak ada pasal malam, tak nampak pula ada pasal malam situ kan. Tapi ramai betul orang tadi. Jadi tak rasa macam nak patah balik, nak bagi WhatsApp je. Minta maaf kerana tersangkut, tapi memandangkan saya rasa mesti ramai. Tapi betul ramai datang dah. Kan, jadi datang jugalah kan. Lambat pun lambat lah. Walaupun waktu sebenarnya sekarang cepat kan. Kita hari ni tarik sikit lah sampai pukul 8.30 boleh Boleh sampai pukul 9 kan, tinggal saya seorang dengan pengurusi sudah kan. Yang lain semua minum kopi keluar tu. Dah lah sejuk ni kan. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Az-Zikrul Maut wa ma ba'dahu, satu bab daripada Ihya Ulumuddin yang membicarakan tentang menghati mati dan juga apa selepasnya. Kita berada pada bab wafatnya Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Sampai ada buku surat 89, betul Okey. Abdullah bin Zama'ah radhiyallahu anhu berkata, lalu datanglah Bilal. Itu terjadi pada awal bulan Rabiul Awal. Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan untuk salat. Rasulullah SAW lantas menyuruh Abu Bakar menjadi imam salat. Aku pun keluar. Dekat pintu aku hanya melihat Umar, tidak ada Abu Bakar. Aku pun berkata kepadanya, bangkitlah wahai Umar, jadilah imam salat berjemaah. Umar pun segera bangkit, tetapi ketika ia mula bertakbir dengan suara yang cukup keras hingga Rasulullah SAW mendengarnya, baginda pun keluar dan bertanya, mana Abu Bakar? Allah dan kaum muslimin tidak menyukai ini. Allah dan kaum muslimin tidak menyukai ini. Allah dan kaum muslimin tidak menyukai ini. Suruhlah Abu Bakar yang menjadi imam mereka. Tuan-tuan dan puan Allah SWT, ini kisah pada beberapa hari sebelum Nabi SAW nak wafat. Jadi, kan tengah sakit, Nabi tak boleh jadi imam. Uzur itu sebab dia tak boleh jadi imam. Jadi, hadis ini kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zama'ah. Jadi, dia cerita, jadi dia dekat situlah, dekat rumah Nabi SAW tu.
tiba datanglah datanglah Bilal. Masuk waktu dah, hari masuk waktu, datanglah Bilal. Bilal pergi azan kan. Nabi punya juru azan ada 2 orang. Satu Bilal bin Rabah, satu lagi Ibnu Maktum, seorang yang buta. Dia azan. Jadi tuan-tuan dan puan milik Allah SWT, Bilal pun azan. Habis Bilal azan, maka Nabi SAW bagi tahu dalam daripada rumah itu, dia bagi tahu kepada Abdullah bin Zama'ah supaya pergi panggil, suruh Abu Bakar jadi imam. Nampak Nabi tak larang, jadi suruh Abu Bakar jadi imam. Jadi Abdullah bin Zama'ah ni keluar daripada rumah tu, pergi cakap masuk dalam masjid tu. Rumah Nabi kan dalam masjid kan, tepi tu je. Masuk dalam masjid, lepas tu dia tengok mana Abu Bakar ni. Tengok Abu Bakar tak ada. Maka dia nampak Umar ada kat situ. Maka dia katakan Umar, wahai Umar, kau jadilah imam. Makinlah wahai Umar, jadilah imam solat berjemaah. Jadi Umar ni bila dengar macam tu daripada Abdullah bin Zama'ah tu, dia menyangka itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abdullah bin Zama'ah ni baru keluar daripada bilik tu, dari bilik rumah Nabi tu. Jadi Umar bin Abdul Khattab ni bangunlah, dia pergi jadi imam. Jadi angkat takbir dia, Allahu Akbar. Jadi kuatlah kan. Masa tu mana ada mikrofon kan. Mikrofon ni tak ada, mikrofon ni pun tak ada kan. Jadi makna dia bila Nabi angkat takbir Allahu Akbar tu, Nabi dengar. Sebab suara dia kuat, sebab dia imam kan. Jadi Nabi SAW terus bangun. Dalam sakit dia terus bangun, dia keluar dekat masjid tu, dia cakap, mana Abu Bakar? Allah dan kaum muslimin tidak menyukai ini, kata dia. Maknanya dia menyukai ini tu merujuk kepada Sayyidina Umar menjadi imam. 3 kali Nabi ulang. Kemudian Nabi SAW suruh Abu Bakar menjadi imam mereka. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dekat situ, kat rumah, dalam rumah tu, dia kata, dia menyahut, wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang berhati sangat lembut. Kalau ia menggantikanmu menjadi imam solat, ia pasti menangis. Tetapi baginda SAW bersabda, kamu semua seperti wanita-wanita yang mengelilingi Yusuf. Suruh Abu Bakar yang menjadi imam solat. Tuan-tuan dengan Allah SWT. Jadi untuk menenangkan Nabi supaya jangan marah sebab Abu Bakar tak jadi imam tu, maka Aisyah ni cakaplah kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang sangat berhati lembut. Kalau ia menggantikan menjadi imam salat, ia pasti menangis. Ni dia cerita tentang siapa? Tentang bapa dia. Dia tahu bapa dia ni macam mana. Kalau kita baca kisah hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita akan dapati bahawa Sayyidina Abu Bakar ni dia seorang yang sangat lembut orang dia. Cakap dia lemah lembut. Dia seorang yang berperibadi soft ni. Maknanya dia lemah lembut dia orang dia. Dan kalau orang buat salah dengan dia, dia akan maafkan orang. Itu memang karakter dia. Dan dia tak suka cik pasal dengan orang. Memang tak ada. Dia buat hal dia je, dan dia sangat sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia apa je Nabi suruh, apa je Nabi cerita, dia semua benarkan je. Betul-betul wahai Rasulullah. Betul-betul aku ikut, aku semua apa Nabi suruh dia akan buat. Tak ada tanya, no question asked. Kata orang jenderam hulu kan. Mana dia tak ada tanya apa-apa, terus jalan kan. Mana dia tuan-tuan milik Allah SWT, Sayyidina Abu Bakar ni jenis karakter dia. Jadi bila dia disuruh, kata Aisyah ni dia ambil pandangan tu sebab apa? Kalau dia disuruh oleh Nabi SAW jadi imam, sedangkan Nabi masih ada lagi, maka sudah pastilah dia akan rasa sangat sedih. Sayyidina Abu Bakar ni, dia punya rapat dengan Nabi SAW, dia macam apa? Dia punya naluri dia tu bertemu dengan Nabi SAW. Dia tahu apa Nabi nak, apa Nabi suka, apa Nabi nak. Dia macam itulah maknanya. Sampai kan akhirnya, tuan-tuan, mulai Allah SWT, untuk memuliakan dia juga, dia kahwinkan anak dia, Aisyah radhiyallahu anha tu, dengan Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi umur berapa? Berapa umur Nabi masa tu? 50 lebih.
Kita ada anak gadis kita umur 18 tahun kan, 17-18 tahun, nak bagi tak anak kawan kita sama bayar kita, tua kawan tu lagi 3 tahun, nak bagi anak kita lah. Dekat nak perempuan kita kahwin dengan kawan kita tu. Berani tak? Boleh tak? Tak boleh. Kan? Boleh Ustaz nak tipu lah tu. Kalau tak percaya, kahwin dengan saya kan. Contoh lah kan. Gitu. Maknanya susah kan, tapi dia bagi Nabi SAW kahwin. Dan itulah satu-satunya gadis yang kahwin dengan Nabi SAW. Yang lain semua janda. Kemudian itu satu. Yang kedua, dia punya rapat dengan Nabi SAW sampai dia boleh baca di luar kotak pemikiran orang lain. Contoh dia, bila Nabi SAW, bila ayat yang terakhir turun tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kan yang turun di lebah Urwah tu kan. Yang makna dia, apa makna dia? Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ni agama kamu. Atmamtu alaikum, dan aku bagi dia, maknanya sempurnalah. Nikmati dan atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan semua nikmat aku pada kamu semua. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redakan Islam ini menjadi agama kamu. Semua orang pun syukur. Sebab apa? Dah sempurna dah agama. Maknanya kita dah boleh beramal dengan agama ni apa semua sekali semua. Semua sahabat syukur, berseri-seri masa sunat. Seorang je yang sedih, menangis, terisak-isak. Tahu siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau nangis? Orang lain semua suka ni sebab agama ni telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya lepas tu tak adalah lagi apa kan?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, biasanya wahai Rasulullah, kalau satu orang tu dibagi amanah atau dibagi satu tugasan untuk dia selesaikan dan sempurnakan. Bila dia selesaikan dan sempurnakan, dia biasanya orang yang dibagi tugasan itu akan dipanggil balik. Kan macam kita lah kan. Orang kalau kita kerja, bos suruh pergi, kau pergi JP, kau selesaikan masalah, ada masalah marketing kat situ apa semua sekali tu, lepas habis selesai kau balik. Kan? Pergilah 2-3 hari situ kat sana, selesai tu lah apalah macam tu, lepas tu balik. Kan? Ada pun macam tu. Seolah-olah macam itulah. Jadi dia bagi tahu Nabi SAW, jadi kalau pesuruh Allah ni telah sempurnakan apa yang Allah suruh daripada dia, maka sudah pastilah dia akan dipanggil balik. Tengok, cara dia berfikir. Dan dia seorang je nangis. Dan Nabi SAW bila dengar tu, Nabi senyum. Abu Bakar. Lain Abu Bakar. Kan? Sayu dia tengok Abu Bakar. Jadi bila tadi ni, Nabi SAW suruh Abu Bakar jadi imam. Dan Abu Bakar tak ada. Lepas tu Abdullah bin Zama'ah ni mengamandai habis suruh Sayyidina Umar. Nabi marah. Walaupun dikata oleh anak dia ni, Aisyah ni, isteri Nabi SAW ni kata, nanti Abu Bakar kalau dia jadi imam, dia akan menangis. Dan memang betul. Lepas daripada kejadian tu, beberapa kali Sayyidina Abu Bakar jadi imam, dia memang menangis bersemayam. Sebab apa dia fikirkan apa tuan? Maka dia makin lama, makin hampir Nabi akan meninggalkan orang Islam. Jadi bersemayam tu, dia nangis. Kita, kan fikirkan macam tu kan, kita boleh tak kita menangis dalam semayam? Oh, susah kan. Kita boleh baca dan boleh tengoklah macam mana kisah awak. Tak boleh menangis dalam semayang kan. Cuba kalau ada pun Qiyamul Lail, masa bila kita menangis? Masa bila? Masa orang doa. Itu pun sebab imam tu doa bahasa Melayu. Baru kita faham, lepas tu kita rasa sedih, baru kita nangis. Satu, sebab bahasa Melayu tu kita rasa lebih meresap dalam hati kita, timbul kesedaran, kita pun muhasabah diri kan, masa tu kita nangis. Satulah Qiyamul Lail. Masa sembahyang tak ada, masa kita doa tu. Satu sebab kita insaf lah, yang kedua sebab kita tengok orang sebelah kita nangis. Tengok kanan nangis. Tengok kiri nangis juga. Depan nangis, belakang nangis. Semua orang nangis. Kenapa aku tak nangis? Aku nangis kan. Kan orang kata kau ni memang tak boleh apa pun kan. Hati keras lah. Hati kau keras, Roy. Itu kan. Itu kan makna dia keras tu hati dia sampai tak boleh nak nangis. Jadi tu pasal kalau orang fikir mulai tu semua orang nangis sudah. Suasana tu ada satu. Kemudian malaikat pun turun lah dalam benda-benda macam ni. Biasa malaikat dah akan datang ketenangan dari situ dan kita pun nangis.
Tapi nak masa semayang nak nangis senang susah. Susah. Sebab tu bila Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid, dia baca doa kunut masa bulan Ramadan, selalu pada malam 27 apa Ramadan ataupun 10 malam akhir tu lah dia akan baca. Kunut dia panjang berbanding dengan kita punya kunut. Kunut kita panjang tu ada yang kunut panjang tu Allahumma macam kita kan Allah, kita ni doa untuk Palestin apa semua sekali. Itu panjang. Paling pun dalam ekstra lagi 2-3 minit ya. Tapi kalau Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Kuwait atau Imam Masjid orang Arab tu, dia panjang doa tuan. Sampai lenguh tangan orang sebaik dia jauh sikit pada orang yang saf depan, tidak tempang tangan dekat bahu orang, punya panjang lama dia punya doa. Dan kenapa dia nangis? Sebab dia faham apa yang dia baca. Kita tak faham, kita menyumpah aja panjang benar lah imam ni banyak tahap apa dia minta kahwin lain ke apa ni kan, semua kita, padahal semua tu berkaitan kan doa tu biasa kita dengar tapi dibaca masa dalam solat. Jadi susah untuk nangis dalam sembahyang, tetapi Abu Bakar bila dia jadi imam dia akan nangis. Maka ini dia beritahu oleh anak Aisyah ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak nak terima tu. Sebab apa? Nabi kata apa? Kamu semua ni seperti wanita-wanita yang mengelilingi Yusuf, suruh Abu Bakar menjadi imam. Dia kata pada Aisyah, kalau macam kita dengan rumah kita kan, tak payah sibuk lah. Tak payah sibuk lah. Korang ni sama je macam isteri ketua kampung ke apa macam tu lah benda dia kan. Dia kata seperti perempuan dikelilingi Yusuf. Apa maksud dia? Orang yang ada dikelilingi di Yusuf tu menunjuk pada Nabi Yusuf AS. Mereka begitu terpersona dengan Nabi Yusuf itu sehingga mereka mewajarkan semua benda asalkan benda tu dia duduk dengan Nabi Yusuf AS. Sampai potong bawang dipotong jari pun tak terasa dah. Menunjukkan sampai ke tahap itu fanatik dia tu pada Nabi Yusuf. Jadi dia beritahu macam ni, Aisyah tu makna dia sama je perempuan ni, makna dia bila dia suka satu benda tu maka dia akan gitu. Jadi Aisyah kata tentang ayah dia tu, ayah dia lembut sangat apa semua tu, maka seolah-olah begitu. Tetapi sebenarnya kenapa Nabi buat macam tu? Sebab Nabi ni dia tak akan buat benda-benda tu daripada hawa nafsu dia. Seperti mana yang saya sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kan ayat Quran kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi itu tidaklah akan buat apa-apa tu dengan hawa nafsu dia, tidak. Tetapi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Rupa-rupanya nanti kemudian baru kita tahu bahawa itulah petunjuk daripada Nabi SAW dia tu untuk bagi tahu pada orang Islam bahawa lepas Nabi wafat, nanti orang yang akan menggantikan Nabi sebagai ketua orang Islam. Dia bukan sebagai mengganti Nabi sebagai Nabi, tak. Menjadi ketua pada orang Islam. Itulah dia. Itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dah masuk waktunya. Azan ke piano ni? Terus je. Okey. Ikut. Chip kata terus lah kan. Kan tak dapat kopi yang. Jadi seterusnya makna dia apa nama tu Allah SWT. Jadi Nabi SAW sebenarnya suruh tu nak bagi hint pada orang Islam bahawa kalau aku masih hidup pun aku tunjuk Abu Bakar menjadi ketua dalam solat, itu adalah ibarat bahawa nanti kalau aku dah tak ada, Abu Bakar akan mengetuai orang Islam. Itu dia punya hint lah Nabi SAW. Nabi tak tunjuk terus macam tu, tapi Nabi bagi macam tu. Demikianlah Abu Bakar memimpin solat setelah solat jemaah yang diimami oleh Umar. Setelah solat, Umar berkata kepada Abdullah bin Zam'ah, celaka kamu, apa yang telah kamu lakukan terhadapku? Demi Allah, seandainya aku tahu kalau Rasulullah sudah memerintahkan hal itu, iaitu menyuruh Abu Bakar menjadi imam kepadamu, aku tidak akan melakukan apa yang sudah terlanjur kulakukan itu. Abdullah bin Zam'ah menjawab, maafkan aku ya Umar, tadi aku tidak melihat orang lain yang lebih patut menjadi imam daripada anda. Ini tadi kan Abu Bakar tak ada, jadi imam Syekh Abdullah bin Zam'ah ni suruh Sayyidina Umar naik jadi imam. Jadi imam dah naik imam tu. Tengah dia angkat takbir tu, dia dah masuk dalam solat, orang dah ada start kan Nabi keluar dan bagi tahu mana Abu Bakar, suruh Abu Bakar jadi imam. Jadi
Umar tu di tengah solat dia tak boleh berhentikan solat dia. Sebab tu kita kena ingat, kalau kita solat fardu, kita tak boleh berhentikan kita punya solat suka-suka hati, melainkan apa? Ini dalam fiqh lah ni. Melainkan benda itu mengancam nyawa. Selain benda tu tak boleh. Semayang maghrib tu kan. Tiba kita teringat dalam semayang tu. Tadi apa ni, kereta tak kunci. Atau motor ada tinggal kunci kat motor tu. Boleh dia berhenti semayang tak? Boleh tak? Tak boleh. Siapa suruh tinggal kunci ni? Kan? Contoh macam tu. Dia tak membahayakan nyawa. Tapi kalau kita semayang, tiba lalu ular bukan besar lagi nak patuk kita kan. Kalau kita tak mengelak, mesti dia patuk kita. Yang tu boleh berhenti. Boleh berhenti. Tak ada je kita lari pula tu. Tak apalah, biarlah dia patuk. Kalau aku mati pun aku mati syahid. Tak ada tu. Tu kan tu dah. Mana kita boleh lari dari situ. Sebab benda tu mengancam nyawa. Kalau tak mengancam nyawa, tak boleh. Kan? Jadi, Umar ni semayang sampai habis. Orang pun ada yang ikut dia tu sampai habis. Lepas tu barulah Abu Bakar naik jadi imam atas perintah Nabi SAW tadi tu. Jadi Umar ni habis semayang, menyinga lah kawan tu dah lah baran punya orang kan. Pagi jumpa Abdullah bin Zama'ah ni, kau kan, kalau kita punya ayat, kau hendak je aku besar kecil aku tengok kau ni kan. Aku nak sepuk je kau ni. Sebab bukan perintah Nabi. Abdullah bin Zama'ah pandai-pandai kat dia, marahlah dia. Dan benda tu menyebabkan Nabi marah. Dia tak nak tu. Jadi terpaksalah ni Abdullah bin Zama'ah ni kata dengan Umar, minta maaflah aku tersilap tadi tu. Aku ingat tadi tak ada Abu Bakar, kau lah yang paling layak kali tu, aku suruh kau tu. Tengok, tak boleh pandai-pandai lah. Sebab dengan Nabi SAW, sebab tu sahabat bila dia apa-apa kan, buat apa-apa dengan Nabi SAW kan, dia tengok je apa Nabi buat. Dia takkan tanya apa-apa. Kan? Bila Nabi tanya, kau tahu tak apa yang aku buat ni? Kata Nabi SAW. Maka dia jawab apa tahu? Sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sebab dia tak berani. Kalau dia berani buat tu, sebab nanti mungkin benda tu lain daripada apa yang dia fikirkan atau dia ingat benda tu. Kan? Jadi itu yang membezakan dia. Hadis tadi riwayat Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Umar dengan sanad yang dhaif dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang sebelum ni. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak mengatakan hal itu dan aku mengalihkannya dari Abu Bakar dengan tulus. Aku hanya ingin menghindarkan Abu Bakar dari urusan duniawi dan dari bahaya maupun kerosakan yang terdapat dalam kekuasaan politik, kecuali orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Aku juga mengkhawatirkan perasaan tidak suka orang ramai terhadap seseorang yang menggantikan tempat Rasulullah SAW ketika baginda masih hidup, kecuali jika Allah berkehendak lain. Aku takut mereka akan iri hati kepadanya, memusuhinya dan mencerca tindakannya. Tapi segala sesuatu di tangan Allah dan keputusan ada padanya. Mudah-mudahan Allah melindungi dirinya, itu Abu Bakar, dari semua yang aku khawatiri dalam urusan dunia dan agama. Hadis riwayat Abu Daud daripada Abdullah bin Zam'ah dengan sanad yang baik. Jadi Aisyah ceritakan, dia bagilah explanation, penjelasan kenapa dia cakap macam tadi itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sebab dia kata dia tak nak ayah dia ni, dia buat tu semata-mata ikhlas kerana betul-betul dia tak nak Abu Bakar ni, ayah dia ni, dibabitkan dengan hal-hal berkaitan dengan politik dan juga pentadbiran pada masa itu. Sebab Abu Bakar ni dia soft orang dia. Kan? Dia tahu bapak dia macam mana. Satu. Yang kedua, dia tak nak nanti orang akan marah pada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar jadi imam sedangkan Nabi masih ada. Atau sampai ke situ dia cara dia fikir. Dia tak nak orang marah. Sebab apa? Nabi masih ada. Kenapa lah Abu Bakar jadi imam? Melainkan Allah tentukan yang lain. Sebagaimana perintah Nabi SAW tadi. Mana Nabi yang suruh Abu Bakar jadi imam. Bukan Abu Bakar sibuk nak jadi imam, dia tak ada. Jadi itu sebenarnya kata Aisyah radhiyallahu anha, dia buat begitu sebab
Dia tak nak orang iri hati, memusuhi Abu Bakar dan sampai mencerca Abu Bakar kerana tindakan tu. Tapi yang lain tu tergantung kepada kehendak Allah SWT. Keputusan akhir tu datang daripada Allah SWT. Kalau Allah menghendaki begitu, maka dia redha lah, kata Aisyah radhiyallahu anha tentang bapa ni. Kemudian dia kata, dia doakanlah bapa dia, mudah-mudahan Allah melindungi dirinya itu Abu Bakar dari semua yang aku khawatiri dalam urusan dunia dan agama. Sayyidatina Aisyah ni tuan, perempuan dekat Allah SWT. Dia ni walaupun dia muda, fikiran dia jauh. Dan dia dah daripada kecil dia tengok macam mana bapa dia ni begitu baik dengan Nabi SAW, begitu membantu Nabi SAW dalam urusan agama, dalam urusan dakwah. Jadi dia cara fikir itu matang tu. Perempuan ni apa ni, Aisyah matang fikiran, jauh ke depan, dan dia fikir-fikir benda-benda yang orang lain mungkin orang lain suka, tapi tak, dia ada penjelasan dia sebagaimana dia jelaskan tentang bapa ni tak nak bapa dia jadi imam dia. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menceritakan pada hari wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang melihat kesihatan baginda sebetulnya sudah sihat di pagi hari. Mereka lalu pulang untuk menunaikan keperluan masing-masing dengan perasaan gembira. Mereka semua meninggalkan baginda dengan para wanita keluarganya. Sementara kami juga berbesar harapan dan amat senang dengan perkembangan kesihatan baginda itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, keluarlah dan tinggalkanlah aku. Malaikat sudah minta izin mahu menemuiku. Tuan-tuan Allah SWT. Jadi Aisyah riwayatkan. Ini Aisyah yang kisah mengenai Nabi wafat ni. Hadis daripada Aisyah inilah yang paling berautoriti, maknanya dia yang paling tinggi dia punya kualiti dia, maknanya dia boleh disandarkan apa itu, benda tu hadis sahih lah. Jadi Aisyah beritahu, pada pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan wafat itu, pagi itu Nabi dalam keadaan segar. Dia dah berapa lama terbaring, Nabi sakit, semua, tiba-tiba pagi itu dia jadi segar. Jadi cergas, kan? Jadi bila Nabi nampak segar, yang lain semua duduk dalam rumah tu, best lah, Nabi dah mungkin Nabi dah akan tambah sihat di kampung, itulah, kan? Jadi ramailah yang balik rumah macam orang lah, kan? Macam kita pun kalau kita jaga orang sakit, tengok dia macam dah elok sikit dah, kita nanti tak tinggi sekejap tu balik rumah tu, habis ni tukar baju lah, mandi lah, tidur kejap ke apa, kan? Tak makan ke apa. Bila jaga orang sakit boleh buat apa je, kan? Duduk situ kadang-kadang 2-3 hari tak mandi, kan? Pergi basuh muka, basuh gigi, kan? Jadi dapat balik rumah, nak balik tukar baju ke apa semua. Jadi ramailah orang yang duduk sekitar Nabi tu balik rumah. Kemudian yang tinggal dalam rumah tu hanyalah beberapa orang perempuan keluarga Nabi SAW, ada isteri Nabi yang lain dan juga atau anak Nabi Sayyidatina Fatimah dan beberapa orang lagi dalam tu. Tak ramailah tinggal dalam tu. Jadi tengah dia orang duduk ramai-ramai tu, kan, dengan tengok Nabi dah macam cergas sikit dan sihat sikit, kan, maka Nabi SAW tiba-tiba kata, keluarlah dan tinggalkanlah aku, malaikat sudah minta izin mahu menemuiku. Maka tiba-tiba tengah tu Nabi kata, okey, semua keluar dan tinggalkan aku. Nah, dia dengan Aisyah dia, sebab Aisyah itu yang ada itu kan tuan rumah dia. Yang lain keluar sebab malaikat minta izin. Maknanya malaikat dah dekat luar dah. Mendengar itu semua orang kecuali aku meninggalkan rumah ini. Aku ini merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kepala baginda berada di atas pangkuanku, lalu baginda mengambil posisi duduk dan aku pun duduk di sudut kamar. Setelah berbicara dengan malaikat tersebut cukup lama, baginda SAW kemudian memanggilku dan kembali meletakkan kepalanya di pangkuanku. Baginda menyuruh para wanita untuk masuk. Aku bertanya, inikah yang pernah dibisikkan oleh Jibril alaihi salam? Baginda SAW menjawab, benar Aisyah, yang datang kepadaku tadi adalah malaikat maut. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus dan menyuruhku bahawa aku tidak boleh masuk ke rumah anda tanpa izin anda. Jika anda tidak mengizinkan, aku akan kembali. Dan jika anda mengizinkan, aku akan masuk. Allah juga memerintahkan aku untuk tidak mencabut nyawa anda sebelum anda menyuruhku. Jadi aku menunggu perintah anda. Aku berkata, tahanlah dulu sampai Jibril datang kepadaku. Betul dekat Allah SWT. Jadi Nabi suruh orang dalam rumah tadi keluar. Jadi semua orang keluar kecuali Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha.
Nabi dia bersandar dengan Aisyah, di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Nabi ni manja kan? Kan? Kalau kita baca kisah-kisah dia dengan isteri dia manja. Jadi tu sebab tu dia apatah waktu biasa pun dia manja, sakit manja. Jadi kalau orang tua manja, isteri jangan marah. Dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kan? Tapi masalah dia sekarang itu bila dah 50 lebih, 60 lebih manja dengan isteri kan. Isteri pula marah. Apa orang terbiat orang tua ni kan. Dah apa. Kan orang manja orang lain kan marah pula kan. Raja dengan gua ha. Makna dia Nabi SAW dia ialah macam kita lah, orang lelaki biasa kalau sakit dia apalah sikit, manja sikit lah dengan suami kan, dengan isteri kan. Jadi Nabi duduk tu bila malaikat dah bagi salam kat luar tu, Nabi tu duduk. Aisyah bangun daripada tempat dia duduk dengan Nabi tu, pergi duduk kat sudut bilik. Tahu mah dia duduk kat sudut tu. Kemudian Nabi bercakap-cakap dengan malaikat itu dengan cukup lama. Dan baginda memanggil, setelah cakap lama tu, barulah Nabi panggil, duduk balik ke tempat tu. Aisyah datang balik duduk kat Nabi tu, dan Nabi pun sandar balik pada kepalanya di pangkuanku, kata Aisyah. Kemudian barulah orang perempuan lain masuk. Kan? Aku bertanya, inikah yang pernah dibisikkan oleh Jibril alaihissalam? Kata Aisyah tanya kepada Nabi, ini yang berlaku ni semua adalah benda yang tadi dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Maka jawab Nabi SAW, benar Aisyah, yang datang padaku tadi adalah malaikat maut. Dia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla perintahkan dia untuk datang jumpa Nabi SAW. Nak masuk dalam rumah Nabi, kena minta izin dulu. Kalau Nabi izinkan, baru boleh masuk jumpa Nabi SAW. Satu yang bagi salam tadi tu, yang Nabi suruh yang lain keluar. Kemudian nanti tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ambil nyawa dia. Kalau dia tak bagi, dia tak suruh, maka jangan ambil nyawa dia. Kata malaikat maut bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa itulah perintah daripada Allah SWT. Jadi Nabi bagi tahu pada malaikat maut tu, tunggu dulu sampai Jibril datang. Itu je. Kan? Jadi makna dia Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat maut tu datang jumpa Nabi. Dan semuanya adalah tergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi masuk, boleh masuk. Kalau tak, malaikat maut tu baliklah. Kena cidailah malaikat maut tu kat luar. Kan? Lepas tu tanya juga, bila dapat masuk, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak mati hari ni? Kalau kan berkata tak boleh. Kan? Tunggu lagi 20 tahun baru datang. Itu kalau kita kan boleh tanya, boleh mati hari ni tak? Janganlah mati hari ni malaikat kan. Kita setting lah kita macam mana kita boleh counting tak lagi 10 tahun ke kan, 20 tahun lagi kan. Itu orang. Dan kita nanti ada baca. Jibril alaihissalam beritahu, itu adalah satu perkara yang hanya terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang dapat kemuliaan begitu. Sebab Allah nak muliakan dia. Makna dia boleh minta tangguh sikit, tunggu sampai Jibril datang. Kita tak tertangguh kan. Dalam kitab ni banyak kejadian. Nampak je malaikat maut tu, makna dia habislah nyawa itu dah. Nampak je, makna dia sampailah masa kita tu. Tak sempat nak buat apa pun. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut ni dia diperintahkan oleh Allah untuk buat macam tu. Okey. Kemudian saya nak tanya satu soalan. Masa malaikat maut tu masuk dalam rumah, cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kan dalam rumah. Aisyah nampak tak malaikat maut tu? Tak nampak. Tak nampak. Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah, Ummahatul Mukminin kan? Ibu kepada orang mukmin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia pun tak nampak malaikat. Jadi kalau adalah orang mengaku di tempat malaikat dalam Malaysia ni atau dalam dunia ni, maknanya dia dah nak sampai ajal itu. Sebab satu-satunya malaikat dia nampak adalah malaikat maut. Sebab tu tuan-tuan mereka Allah SWT, minggu lepas tadi khutbah Jumaat pasal etis.
minggu sebelum tu khutbah Jumaat pasal Imam Mahdi. Betul? Sebelum tu lagi 2 minggu turut-turut ya, pasal GISB. Okey. Pasal Imam Mahdi tu kan, sebab tu saya nak ulas sikit. Imam Mahdi tu, semua yang kata Imam Mahdi, ajaran yang kata Imam Mahdi dalam Malaysia ni mengaku Imam Mahdi, semua difatwakan sesat. Itu disebut dalam khutbah tu. Kan? Dia nak jadi Nabi tak boleh. Jadi dia kata dia jadi Imam Mahdi. Tapi ada yang terakhir tu, Imam Mahdi di Putrajaya pula. Macam mana gaya tu? Kan? Jadi kerana dia PBT. PBT dia juga. Apa dia tu? Bukan pihak berkuasa tempatan. Tiba kerja PKJ Imam Mahdi dia berhala pula kan. PBT tu maknanya Pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim tu Arab. Macam mana pula dia ada Pemuda Bani Tamim tu dekat pedas Gumbau tu. Jadi akhirnya semua tu adalah berkaitan dengan orang nak jadi Imam Mahdi. Kan? Nak jadi Nabi Isa tak boleh jadi Imam Mahdi. Jadi itu yang sudahnya jadi ajaran sesat semua. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni, Aisyah pun tak nampak malaikat tu. Macam mana pula orang lain boleh nampak malaikat berbanding dengan itu yang kadang-kadang kalau kita baca mengenai ajaran sesat ni, tiba tuan guru tu kata mahu tu kadang-kadang tiba dia duduk seorang-seorang, betul dia cakap seorang. Pengikut dia tengok je kan. Lepas tu dah sudah tak lama betul dia berhenti cakap dah. Dia pergi kat anak murid dia. Anak murid dia akan tanya anak murid dia. Tahu tak siapa yang cakap tadi? Oh, tak ada. Tak tahulah, kami tak nampak apa pun kan. Itu saya cakap dengan malaikat lah. Malaikat lah, manalah. Ada sampai tu kata bercakap dengan Rasulullah SAW sendiri. Bayangkan. Tapi masalah dia, logik pun tak masuk akal. Apatah lagi benda tu dikaitkan dengan Nabi SAW. Jadi benda-benda macam inilah yang akan ada masalah dia, ada orang percaya. Ini masalah tu. Kan? Mula-mula dapat macam okey, lepas tu kita mengarut dah. Kena ada yuran keahlian lah, kena kahwin tu lah, kahwin ni lah. Macam-macam lah benda tu. Yang akhirnya mengarut. Dan inilah kita cuba elakkan. Dan itu pihak berkuasa agama kena ambil tindakan. Kan? Tuan-tuan dekat Allah SWT. Jadi, itu tadi mengenai Aisyah. Dia tak nampak pun. Kan? Kemudian, Nabi SAW kata, tunggu dulu kat malaikat maut tu, tunggu dulu sampai Jibril datang. Lepas Jibril datang nanti, masalah barulah ambil nyawa Nabi SAW. Nabi nak ada teman dia, Jibril alaihissalam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kami seakan-akan sedang menghadapi suatu persoalan di mana kami tidak memiliki jawapan atau pendapat. Kami sangat sedih, seolah-olah kami sedang ditimpa malapetaka yang tidak boleh dihindari. Tidak ada seorang pun dari keluarga Rasulullah SAW yang berbicara kerana peliknya persoalan ini dan rasa takut yang menghinggapi hati kami. Pada saat itu datanglah Jibril alaihissalam. Ia mengucapkan salam dan aku dapat merasakan kedatangannya. Setelah keluarga keluar, Jibril masuk dan berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkirim salam kepada anda. Dia titip pesan untuk menanyakan keadaan anda, padahal jelas dia lebih tahu apa yang sedang anda rasakan. Tetapi dia hanya ingin menambahkan kemuliaan dan kehormatan anda atas seluruh makhluk, agar hal itu menjadi sunnah yang berlaku dalam umat anda. Atas pertanyaan Jibril itu, Rasulullah SAW menjawab, aku merasa sakit. Lantas Jibril AS lantas mengatakan, bergembiralah kerana Allah sudah ingin mengantar anda ke tempat yang telah dia sediakan untuk anda. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, wahai Jibril, sesungguhnya malaikat maut sudah minta izin kepadaku. Tuan Allah SWT. Jadi bila Nabi kata malaikat maut dah datang, lepas tu dia minta izin nak ambil nyawa, kemudian Rasul kata suruh tunggu sampai Jibril datang. Nabi cerita tu pada Aisyah dan orang kaum keluarga dia dengar kat situ. Semua orang tahu nak cakap apa dah. Senyap kan, cuma apa ni persoalan ni tak pernah ada persoalan macam ni. Maknanya dia inilah, this is the time. Kata orang Rembau lah. Maknanya inilah masanya Nabi akan wafat. Jadi keluarganya sedih pun dia,
Takut pun dia, sebab dalam tu dia tahu malaikat maut ada kat luar. Kan? Jibril kejap lagi datang. Maknanya Nabi dan di saat-saat akhir. Jadi semua orang takut. Tu Aisyah kata, kami sangat sedih. Seolah kami sedang ditimpa malapetaka yang tidak boleh dihindari. Ini nak mati. Bukan dia yang mati, Nabi yang wafat. Jadi dia rasa sangat sedih dan semua orang dalam rumah tu tak tahu nak kata apa, senyap semua. Kemudian kata Aisyah, pada saat itu datanglah Jibril alaihissalam. Kenapa Aisyah boleh kata Nabi Jibril datang? Kan? Sebab Jibril bagi salam, dijawab salam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi jawab salam tu, maknanya Jibril bagi salam. Aisyah nampak tak atau orang rumah tu nampak tak Jibril? Tak nampak. Sebab tu dikatakan pada saat itu datanglah Jibril. Ia mengucapkan salam dan aku dapat merasakan kedatangannya. Tak nampak malaikat. Jibril pun tak nampak. Jadi dia kata tu, bila orang nampak malaikat, kata dia nampak malaikat, maknanya dia sampai dalam masa tu. Kan? Jadi tuan-tuan dekat Allah SWT. Jadi bila Jibril bagi salam daripada luar, dia dapat rasakan kedatangan tu. Maka Nabi SAW suruh keluarga keluar. Tapi tengok, perasan tak? Bila malaikat maut datang, Nabi suruh semua keluar. Kemudian bila Jibril datang, Nabi suruh semua keluar balik. Nampak tak? Dia baca dia kisah dia. Kenapa? Sebab ada setengah ulama mensyarahkan bahawa malaikat ni dia bercahaya dan dia suci kan. Malaikat ni. Jadi bila dia tak nak duduk dalam keadaan, dia bukan maknanya perempuan yang kotor, tidak. Mungkin ada yang dalam keadaan haid ke atau apa dalam keadaan tak suci, jadi tak boleh ada. Sebab tu kalau kita nak rumah kita ni malaikat masuk, pastikan dalam keadaan bersih. Sebab tu mazhab Syafi'i dilarang belaan anjing. Tapi mazhab Hanafi boleh. Boleh bela anjing. Tapi yelah kita tengok dalam TikTok tu anjing macam comel pula tu kan. Suka tengok anjing bulat-bulat, kiu-kiu dia kan. Nak bela anjing jangan. Tak boleh. Jadi makna dia kalau rumah kita nak masuk dalam masuk apa ni, malaikat masuk dalam rumah kita lah. Rumah ni kalau malaikat masuk, dia akan menghasilkan ketenangan dalam rumah. Tak ada gaduh-gaduh adik-beradik, mak ayah tak bergaduh, apa semua elok je, tenteram, bahagia je. Itu makna dia malaikat selalu masuk dalam. Makna dia benda tu elok lah, bahagia dalam tu kan. Jadi kalau kita rumah kita asyik bercakap je, mulakan buat benda-benda yang boleh menarik malaikat masuk dalam rumah kita. Apa dia? Bukan buat hidangan-hidangan bagi buah limau ke apa ke macam ni. Apa tu? Bukan. Kita buat banyak baca Quran sama-sama. Baca hadis Nabi sama-sama. Tak payah lama. Satu hari tu buat 10 minit lama. Baca Quran, baca terjemahan dia. Kalau ada tafsir, baca. Itu je 10 minit. Tiap-tiap hari buat. Lepas balik syak ni ke kan. Macam ni semua macam. Itu buat. InsyaAllah. Bila kita konsisten buat itu, malaikat akan datang. Sebab malaikat ni ada, Allah ciptakan satu malaikat. Dia kerja dia cari-cari majlis-majlis macam ni. Bila ada tu, dia akan duduk ramai-ramai, dia panggil geng ni. Di sini ada ni, kita yang cari ni, yang kita cari ni ada sini. Dia akan duduk bertingkat-tingkat sampailah ke arasy Allah SWT. Kerana malaikat ni dia bercahaya, dia menerangi semua kegelapan. Dia orang akan rasa tenang. Itu dia malaikat ni. Jadi kata Jibril kata Nabi SAW, kata Aisyah tadi tu, Jibril datang. Kemudian kata Aisyah tadi, pada saat itu datanglah Jibril, dia mengucapkan salam, aku dapat merasakan kedatangannya. Setelah keluarga keluar, Jibril pun masuk dan berkata kepada Nabi SAW, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berkirim salam dan bertanyakan khabar kepada anda, sedangkan dia lebih mengetahui. Tapi ini adalah untuk memuliakan Nabi SAW. Jadi kemudian kata Jibril alaihissalam, tanya Jibril itu apa keadaan Nabi kan? Kata Nabi SAW, aku dalam keadaan sakit. Sakitlah. Maknanya Nabi sedang dalam proses sakaratul maut. Nabi pun sakit kan? Kemudian maka kata Jibril alaihissalam, bergembiralah kerana Allah sudah ingin menghantarkan anda ke tempat yang telah dia sediakan untuk anda.
Maknanya dia kata, berasa gembiralah kau akan tinggalkan dunia yang penuh dengan pencaroban, dunia yang penuh ujian. Allah akan letakkan kau, hantar kau ke satu tempat yang mana Allah telah sediakan tempat yang sebaik-baik tempat yang Allah sediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengembirakan Nabi SAW. Lalu baginda SAW jawab, wahai Jibril, sesungguhnya malaikat maut sudah minta izin kepada aku. Dia pun ceritalah pada malaikat Jibril. Jibril, tadi malaikat maut dah datang minta izin dengan aku nak ambil nyawa. Kan? Macam itulah. Baginda SAW kemudian menceritakan hal yang terjadi dan Jibril AS berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu sudah rindu kepadamu. Apakah dia tidak memberitahu keinginannya itu kepada anda? Demi Allah, belum pernah terjadi malaikat maut meminta izin masuk kepada seseorang atau menunggu diberi izin untuk masuk. Ini semata-mata kerana Allah ingin menyempurnakan kemuliaan anda. Kerana dia sudah sangat merindukan anda. Mendengarkan itu, baginda SAW berkata kepada Jibril, kalau begitu jangan pergi dulu sampai ia datang. Jadi Nabi SAW beritahu kepada Jibril, tadi malaikat maut dah datang minta izin nak ambil nyawa aku. Maka kata Jibril AS kepada Nabi SAW, tak tahu ke Allah telah sangat merindui engkau. Kan? Dia kan dah beritahu kat engkau. Kan? Jadi maknanya belum pernah terjadi kita, kata Jibril AS, malaikat maut minta izin untuk ambil nyawa seseorang. Minta izin tentang. Maknanya kalau tak diizinkan, dia tak boleh buat apa. Hanya Nabi SAW ini diberitahu oleh Jibril AS. Ini semata-mata kerana Allah ingin menyempurnakan kemuliaan anda. Kerana dia sudah sangat merindukan anda. Maka Nabi Allah SWT nak panggil balik Nabi SAW. Itu pun Nabi Allah SWT bagi kemuliaan pada Nabi, dia boleh, kalau dia tak nak, dia boleh tak. Dia tak bagi izin pada malaikat maut untuk nyawa. Maka kata dengar itu, maka Nabi SAW kata kepada Jibril, kalau begitu jangan pergi dulu sampai ia datang. Maka Nabi SAW kata kat Jibril, jangan pergi dulu, duduk sini, temankan aku sampailah malaikat maut itu datang. Jadi kita berhenti dulu setakat tu, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Dah pukul 8.40, terlebih 10 minit. Dah sejuk kaki masing-masing kan, minum kopi tu kan. Asyik sebut kopi je ustaz ni kan. Jadi tak makna dia peristiwa ni begitu detail sekali diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis-hadis dia. Dan juga dinukilkan oleh Imam Ghazali, dibawakan dalam kitab. Di sini kita tahu bahawa Nabi SAW pun sakit masa dia nak wafat. Walaupun Allah bagi dia peluang untuk dia buat keputusan, dia nak mati tak nak mati. Dia boleh bagi izin atau tidak bagi izin kepada malaikat maut. Tetapi Allah SWT bagi tahu kepada Nabi bahawa Allah dah merindukan Nabi SAW. Maka sebagaimana saya kata Jibril AS tadi kan. Jadi Nabi pun tugas dia dah sempurna dan dia dijanjikan tempat yang sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia nak duduk kat rumah dekat dalam dunia ni lagi? Kan? Lebih kurang macam itulah. Walaupun dia sangat sayangkan umat dia, tapi dia pergi kena menghadap juga Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan dia. Maka dia pun suruh Jibril AS tunggu sampai malaikat maut datang untuk ambil nyawa dia. Jadi tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang bagaimana selanjutnya peristiwa itu sampai Nabi menghapuskan nafasnya yang terakhir. Apa perkataan Nabi sebelum dia wafat. Kita akan baca pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni Allah bagi kita faham, dapat kita amalkan dan juga kita sampaikan pada orang yang ada dalam majlis ni insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita dengan husnul khatimah, perakhiran yang baik dengan ucapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai akhir kalam kita di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Nak cerita pasal husnul khatimah ni, saya nak cerita satu benda, satu kisah. Minggu lepas saya punya ahli qaryah surau saya tu meninggal dunia. Dia ni ustaz juga, tapi dia tak suka orang panggil dia ustaz. Dia panggil dia encik atau tuan haji je. Dia je syirah.
Jadi kalau kat surau tu tengok encik. Mula dulu saya tak tahu, ingat encik. Encik ni mengajar sirah lah. Rupanya dia tu lah. Lepas tu baru kenal. Jadi saya kat surau tu pun saya disuruh kitab ni lah, kelas subuh saya tu. Jadi selalu ada, bila saya kuliah ni, dia selalu ada kat depan. Dia catat catatan buku kecil tu. Lepas tu dia selalu tanya, Ustaz susah kan? Kalau tu mau apa semua cerita lah, tanya. So, okey lah. Lepas tu dia jadi imam kat surau saya tu. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Sembahyang yang tak baca kuat kan. Satu saya perhatikan, bila dia doa, habis sembahyang tu dia doa kan. Kan ada doa. Doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Setiap kali dia doa macam tu, suara dia akan berubah. Setiap kali sampai doa kat situ, dia akan berubah suara dia. Suara dia bunyi jadi suara syahdu, suara yang betul-betul mengharapkan Allah SWT supaya Allah makbulkan doa. Bukan sekali ni kan. Saya rasa dalam 1 tahun yang sebelum ni, lebih kurang macam tu lah. Bila saya sempat, saya akan pergi sembahyang Zuhur Asar kat surau tu. Sekarang dengar suara dia baca doa tu. Saya nak habis. Dan dia 2-3 minggu sebelum dia meninggal tu, dalam grup surau taman tu, dia kasih minta maaf je. Lepas tu dia beritahu 3-4 hari sebelum dia meninggal tu, dia kata dia akan masuk pembedahan jantung kat IJN ke apa macam tu lah. Pada hari dia masuk tu, dia minta maaf bagi semua orang. Lepas tu so, petang tu malam tu baru ada dapat berita, WhatsApp dia pun klik situ, pembedahan berjaya begitu dan begini. Kan dia tengah berehat tu apa semua tu, percaya lah. Tahu-tahu besok tu, kita pergi sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat, beritahu dia pukul 4.30 petang tu, dia dah meninggal. Asar pukul 4.18, dia meninggal 4.30. Dan kita kena ingat, hari Jumaat, lepas asar adalah waktu yang mustajab doa. Sebab manusia pada waktu itu banyak yang lupa bahawa itulah waktu mustajab doa. Orang sibuk buat amalan-amalan sampai habis Jumaat, semua dah lupa kan. Sebab dia beramal dengan ayat faiza qutiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah selesaikan salat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini mencari rezeki Allah min fadlillah, daripada apa? Kurniaan Allah SWT. Jadi ramai orang tak ada. Tapi lepas jadi dia meninggal dalam keadaan di hospital lah meninggal, walaupun dia apa nama ni dikatakan berjaya pembedahan. Kan ramai orang hantar dia pergi jenazah malam petang tu datang, pergi besok tu pergi ke bumi kan. Ramai orang. Jadi tuan-tuan berkat Allah SWT, mudah-mudahan itu juga adalah husnul khatimah. Sebab minta maaf dengan orang apa semua sekali tu, dia betul-betul bersedia tu. Saya tak boleh lupa dia punya suara dia tu, nada dia tu bila dia baca doa tu, sebab suara dia tu. Jadi tuan berkat Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita dan keluarga kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para syuhada, para salihin wa jaradai ila Allah SWT sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin rabbal alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya. Saya mohon maaf atas segala salah dan silap. Mudah-mudahan Allah ampun dan maafkan saya, mudah-mudahan Allah ampun dan maafkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua, Allah redha dengan kita dan Allah letakkan kita pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah